Okay, kita akan share slide. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada uh, kepada tim daripada Pusat Pengajian Diploma UTHM kerana sudi membantu kami untuk menganjurkan program promosi akademik di FKE ini. Jadi yang dikasihi juga kepada para pelajar Pusat Pengajian Diploma yang mungkin sekarang ini sedang mengikuti latihan industri. Jadi kita terpaksa membuat program promosi ini secara online. Biasanya kami akan pergi ke PPD tetapi adik-adik pelajar semua tidak ada di Paguh pada ketika ini, so kami ingin menyantuni adik-adik pelajar semua secara online lah. Jadi saya perkenalkan diri, saya Luqman Hanif bin Muhammad Auda, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa daripada FKEE. Dan pada pagi ini kami ingin menawarkan beberapa program akademik. Dan untuk makluman adik-adik semua adalah pelajar diploma yang akan menamatkan pengajian dalam tempoh beberapa bulan lagi. Dan mungkin ini adalah satu dilema mungkin kepada adik-adik semua, sama ada ingin melanjutkan pengajian ataupun ingin terus bekerja ataupun ingin berehat dan pelbagai perkara lah. Dan apapun keputusan adik-adik pelajar semua, kami di FKEE mendoakan agar adik-adik pelajar semua membuat pilihan yang terbaik untuk menentukan hala tuju masa depan. Okey. So apapun pilihan adik-adik semua sama ada ingin melanjutkan pengajian, sama ada ingin berehat, itu adalah mengikut perancangan masing-masing. Jadi saya dan sahabat-sahabat daripada FKE sekiranya adik-adik semua ingin melanjutkan pengajian di FKE, kami ingin menawarkan beberapa program akademik yang boleh dipilih sekiranya ingin melanjutkan program sarjana muda. Okey. Jadi beberapa dokumen promosi telah saya muatkan dalam QR code di sini dan juga melalui bit.ly/BEJPPD yang boleh dilihat melalui folder online. Okey. Dan nanti sahabat-sahabat saya juga akan menerangkanlah tentang program akademik yang akan kami sampaikan. Jadi saya dan dua orang, saya Luqman Hanif dan kita ada Dr. Muhammad Noor di sini, Ketua Jabatan Program Kejuruteraan Elektrik, dan juga Dr. Wan Suhaimizan, Ketua Jabatan untuk Program Elektronik. Jadi kami antara pegawai yang menyemak dan juga meluluskan permohonan masuk ke FKE. Jadi besar harapan kami untuk menjemput semua adik-adik pelajar daripada Pusat Pengajian Diploma untuk menyambung pengajian sarjana muda di FKE. Okey. Jadi kami akan menawarkan dua program akademik iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian dan juga program Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian. Jadi mungkin antara persoalan daripada calon-calon daripada PPD adalah adakah saya boleh masuk ke program elektronik di FKE sedangkan diploma saya adalah kejuruteraan elektrik. Okey. Jadi untuk makluman adik-adik pelajar semua lepasan daripada program diploma kejuruteraan elektrik di PPD boleh memilih salah satu daripada program akademik di FKE sama ada program elektrik ataupun program elektronik. Okey. Untuk makluman semua program pengajian diploma di PPD adalah melibatkan 2 tahun pengajian, program 2 tahun pengajian di sarjana muda yang mana melibatkan kedua-dua program elektrik dan juga elektronik. Jadi sebenarnya tidak ada beza sekiranya adik-adik memilih laluan ke arah elektrik ataupun ke arah elektronik. Okey. Jadi saya akan teruskan, kami berada di
kampus induk di Parit Raja. Seperti yang sedia maklum, kita ada 3 cawangan, 3 kampus. Dari semua berada di Pagoh, kami di Parit Raja, dan kita ada juga di Tanjung Labuk. So kami sekarang berada di kampus induk Parit Raja. Dan ini saya tunjukkanlah beberapa kemudahan utama di kampus induk Parit Raja, yang mana ada banyak kelebihan berbanding kampus di Pagoh lah. Seperti kemudahan sukan yang kita ada, kemudahan kolam renang, kemudahan riadah, kemudahan pengangkutan. So kita ada pengangkutan bas percuma keluar masuk ke dalam kampus. Tidak ada kemudahan perbankan di dalam kampus. Again, Masjid Sultan Ibrahim, kita ada masjid yang sangat besar di kampus induk. Kita ada perpustakaan yang 5 tingkat di kampus induk untuk kemudahan pelajar. Dewan Convocation juga di kampus induk. Kemudahan kesihatan universiti kita ada. Jadi kalau adik-adik lihat tadi, kemudahan utama di kampus itu kebanyakannya berada di Parit Raja lah. Jadi peluang untuk menyambung pengajian di kampus induk itu memberi kelebihan dari segi kemudahan yang disediakan. Dan kalau dilihat persekitaran di sekitar Parit Raja, kita ada banyak tempat-tempat menarik lah. Kedudukan lokasi Parit Raja ini berdekatan dengan Bandar Batu Pahat dan juga berdekatan dengan Bandar Keluang. So itu antara indahnya keadaan di Parit Raja. Kita berdekatan dengan 2 kota besar, Batu Pahat dan juga di Keluang. Okay. Dan ini sekitar kampus Parit Raja lah, yang mana ada pelbagai kemudahan. Kalau ada dilihat di Parit Raja Batu Pahat ini ada memang dari segi mall tu ada banyak pusat membeli belah, kemudahan contohnya pelbagai makanan, dari segi makanan, tempat mencari makan untuk membeli belah, untuk entertainment dan juga kemudahan seharian mudah untuk dicarilah. Dan tempat-tempat di sekitar Parit Raja Batu Pahat ini sangat menarik lah. Kalau kita lihat siapa yang pernah pergi ke kampus induk ataupun mungkin ada yang belum pernah pergi ke kampus induk dan kita lihat di sini pemandangannya sangat menarik lah. Dan Batu Pahat Parit Raja juga berdekatan dengan pantai kita ada pantai Minyak Beku dan juga pantai Sungai Lurus yang berdekatan dengan kampus induk. Okay. Dan di kampus induk kita ada banyak pelajar antarabangsa lah dalam kategori sarjana muda, master dan juga PhD. Ada banyak di kampus induk. So, kita ada sokongan dan khidmat terbaik dari pensyarah untuk pelajar tempatan dan juga antarabangsa. Dan di Parit Raja, kos sara hidup masih rendah dan sangat berpatutan lah untuk adik-adik yang ingin menjimatkan dari segi kos kehidupan di sini adalah sangat berpatutan harganya. Dan ini adalah produk kebajikan yang sememangnya ada untuk di mana-mana kampus UTHM kepada pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan produk kebajikan daripada pejabat hal ehwal pelajar yang diberikan kepada semua pelajar UTHM. Okay. Dan ini adalah pemandangan di sekitar kampus induk Parit Raja. Yang mana kalau kita lihat ini adalah gambar yang diambil semasa musim luruh musim bunga luruh di sekitar Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Okey, kalau kita lihat gambar di sini adalah bangunan FKE berada di tepi tasik UTHM. Dan ini adalah bangunan FKE. So kenapa anda perlu bersama kami? Okey. Jadi kami ada pensyarah yang dinamik dan kompeten. Kita mempunyai fasiliti pengajaran dan penyelidikan yang canggih. Dan kita ada kurikulum terkini yang selari dengan kehendak industri. Okay. Dan ini adalah kekuatan untuk FKE yang mana kita ada 192 staff yang terdiri daripada staff akademik, fellow industri, postdoc, teaching engineer dan sebagainya. Yang mana 17 daripada staff itu mempunyai kelayakan professional engineer. Alumni FKE sekarang berada di pelbagai negara.
kita ada alumni yang berjaya di peringkat nasional dan juga international. Jadi ini adalah antara alumni FKE yang telah berjaya pada ketika ini. Mereka berada di Malaysia dan juga di luar negara. Dan ini adalah antara alumni FKE yang sempat saya ambil di Keratan Akhbar dan juga di website internet. Yang mana contohnya adalah Nur Atira yang dipanggil sebagai Dr. Mesin Pelabuhan, antara wanita pertama di pelabuhan yang bekerja di pelabuhan sebagai jurutera. Dan di sini adalah Abdul Rahman Bahasa. Abdul Rahman Bahasa sekarang ini berkhidmat sebagai salah seorang daripada lembaga pengarah universiti. Okey. Ini antara alumni yang berjaya lah. Dan di FKE kita ni kami sangat aktif melaksanakan program mobility ke luar negara. Okey, kita ada hantar pelajar ke Jepun, Shibaura Institute of Technology. Kita juga ada hantar pelajar ke beberapa universiti di Indonesia. Dan yang akan datang kita akan hantar pelajar ke India untuk mobility jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi adik-adik semua berpeluang untuk mengikuti program mobility sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang ke luar negara. So kita ada pelbagai peruntukan yang disediakan dan kemudahan untuk adik-adik yang mengikuti program mobility. Okay. Dan ini antara mobility program yang kita anjurkan. Kita ada long term mobility untuk minimum 1 semester dan juga ada short term mobility minimum 7 hari. Dan kita ada telah melaksanakan kedua-dua jenis mobility program ini. Yang mana kita ada hantar pelajar ke Jepun selama 1 semester dan juga 1 semester. So 2 semester kita telah hantar ke Shibaura Institute of Technology Jepun. Kita juga ada hantar pelajar ke Universitas Widyagama selama 1 semester. Dan ada juga beberapa universiti yang kita hantar pelajar ke luar negara untuk short term minimum 7 hari yang mana melibatkan latihan training untuk training makmal dan juga untuk lawatan industri dan juga untuk lawatan cultural untuk mempelajari budaya di negara luar. Okey, jadi ini adalah peluang yang besar kepada calon-calon pelajar FKE UTHM. Okey. Dan di FKE setiap semester kita akan adakan IDP showcase dan juga untuk PSM FYP Industrial Award. Okey, yang mana kita gabungkan bersama dengan FKE IDP showcase lah. Dan ini antara gambar-gambar pelajar-pelajar menunjukkan hasil projek mereka, projek berkumpulan. Dan kita juga menganjurkan setiap tahun kita anjurkan program yang dinamakan sebagai FKE Fest. So di dalam sini ada pelbagai aktiviti yang kita laksanakan sama ada IDP Showcase, FYP Industry Award, product showcase oleh staff dan sebagainya, yang mana kita jemput pihak-pihak daripada industri, daripada sekolah, kita punya Profesor Pelawat, Profesor Ejang dan sebagainya. Jadi ini adalah seperti hari terbuka FKE yang kita laksanakan pada setiap semester yang kedua iaitu yang sebelum ini kita laksanakan pada bulan Julai. Okey. Jadi apa yang menarik di sini adalah kita juga anjurkan mock interview yang mana kita panggil calon-calon alumni dan juga alumni dan juga pihak industri yang berminat untuk mengambil pelajar-pelajar bekerja. Okey, maknanya kita terus buat sesi interview dan pelajar-pelajar berpeluang untuk diserapkan terus ke dalam bekerja untuk di dalam industri lah. Jadi ini juga salah satu platform yang terbaiklah kepada pelajar-pelajar FKE untuk mereka bekerja selepas tamat pengajian. Okey. Kemudian ini antara aktiviti yang sering kita laksanakan bersama dengan pelajar antara staf dan juga pelajar seperti senaman pagi. Dan ini antara program yang telah kita laksanakan seperti FKE Brisk Walk, FKE Lightning Run. Okay. Dan yang terbaru kita kita hantar beberapa staf wanita untuk mendaki Gunung Kinabalu yang mana mereka telah mencatat Malaysia Book of Record antara dari segi jumlah peserta wanita paling ramai mendaki Gunung Kinabalu sebelum ini. Dan ini adalah program jalinan muafakat
yang mana kita anjurkan antara staf dan juga pelajar untuk mengeratkan hubungan antara pelajar dan juga penasihat akademik mereka. So program ini melibatkan pelbagai sukaneka bersama pelajar lah. Jadi kita lihat sambutannya sangat meriah. Kita buat sekali setahun bersama dengan pelajar. Okey, baru-baru ni kita telah laksanakan. Jadi dari segi student achievement ini antara pelajar-pelajar yang telah mendapat anugerah convocation sebelum ini dan kalau adik-adik lihat ini di tengah sini adalah McYun yang mana posternya ada di depan kampus Induk Jadi McYun antara penerima anugerah projek sarjana muda terbaik lah sebelum ini. Dan bagaimana pula dengan tahun ini Tahun ini alhamdulillah kita telah berjaya mendapat 6 anugerah utama Convocation 2023. So, pada tahun ini buat julung kalinya kita mendapat anugerah pelajaran diraja untuk Siti Nurlina binti Nur Azmi yang mana dia dikenali sebagai ikon robotik UTHM lah. Dan kita ada anugerah Chancellor, anugerah tesis terbaik pasca siswaza, anugerah projek sarjana muda, anugerah khas alumni UTHM dan juga anugerah kecemerlangan Lembaga Jurutera Malaysia. Jadi adik-adik calon pelajar calon pelajar FKE iaitu adik-adik semua sebenarnya berpeluang untuk memperoleh anugerah utama convocation. Okey. So ini antara contohlah pelajar-pelajar FKE yang telah berjaya setakat ini, alhamdulillah. Jadi peluang untuk memperoleh anugerah utama universiti itu cerah Maksudnya walaupun adik-adik untuk sambung belajar, peluang itu masih ada Dan ini antara graduate employability daripada FKE pada tahun lepas iaitu 93.69%. Dan ini antara pencapaian tim robot UTHM daripada FKE lah. Okey. Kita ada 2 tim Robocon dan juga Robocup. Okay. So ini adalah pencapaian World Robocup 2022 yang kita telah memenangi tempat pertama, tempat kedua dan juga semi-finalis. Jadi tim robot FKE ini sangat cemerlang di peringkat nasional dan juga international. Okay. So adik-adik yang minat dengan bidang robot, kita alu-alukan untuk menyertai FKE. Okay. So ini pencapaian pelajar FKE di peringkat Asian University Games. Kita telah menangi pingat emas sebelum ini dalam acara silat dan juga pingat perak dalam acara mendayung. Dan di FKE ini kita ada beberapa startup companies oleh pelajar yang mana mereka adalah pelajar aktif yang telah berjaya menubuhkan syarikat startup. Okey. Syarikat pemula kita panggil So kita setakat ini ada 6 yang saya tunjukkan di sini ada 5. Yang pertama adalah Tektron, 3D Lab. Kemudian kita ada MBA Master Smart Enterprise. Kita ada Attribot Teknologi So Attribot Teknologi ni Haziq Haziq ini adalah pelajar yang aktif bersama dengan Makerspace UTHM di library. Kemudian kita ada Seedbotic Resources dan kita ada sebenarnya yang ke-6 yang saya tak sempat tunjuk di sini. Jadi pelajar-pelajar FK ini sebenarnya kita galakkan melalui training dan juga beberapa inisiatif khas yang kita berikan untuk menggalakkan mereka menubuhkan syarikat startup, syarikat pemula. Kita galakkan pelajar sebenarnya di samping mereka mencari pekerjaan, mereka sebenarnya berpeluang untuk memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai. Okay? So ini antara contoh-contoh yang telah berjaya lah. Dan ini antara pelajar juga yang telah menubuhkan startup companies yang bukan dalam bidang teknologi. Tadi dalam bidang teknologi, yang ini adalah dalam bidang professional services iaitu Nazmi Ramli dan juga Zarif Rafian. Mereka dalam bidang fotografi. Kemudian di FK kita ada pelbagai training and certification yang kita anjurkan iaitu UTHM Huawei Lab, Microsoft certifications bersama dengan tim AIDA. Kita ada juga banyak grant-grant KPT PACE untuk pelajar-pelajar tahun akhir. Yang mana pelajar-pelajar yang mengikuti KPT PACE ini mereka confirm akan mendapat peluang pekerjaan ditawarkan terus pekerjaan selepas tamat training ini. Dan ini adalah FKE Upskilling Program yang kita anjurkan, yang dianjurkan khas oleh FKE
untuk meningkatkan skill-skill utama dalam bidang tertentu untuk pelajar-pelajar kami lah. Dan Service to Society, kami di FK ini sangat aktif melaksanakan program-program komuniti yang melalui Sulam dan juga melalui community service. Okey, dan mana kita lihat adik-adik pelajar semua, pelajar-pelajar FKI kita bawa keluar untuk mengembangkan ilmu mereka kepada komuniti setempat. Dan ini syarat utama, syarat kemasukan program sarjana muda. So apa syaratnya untuk masuk ke FKI? So, untuk lepasan diploma syaratnya sangat mudah memiliki sekurang-kurangnya PNGK 2.5. So CPA 2.5 sudah memenuhi untuk adik-adik semua masuk ke dalam FKI untuk melanjutkan pengajian dalam bidang sarjana muda. Dan yang kedua adalah mendapat MUAT tahap 2. MUAT sekurang-kurangnya tahap 2. So ini adalah syarat daripada KPT lah. Jadi saya percaya adik-adik semua mampu untuk mendapat CPA lebih daripada 2.5. Kalau CPA kurang daripada 2.5 bagaimana? Sebenarnya kami boleh menerima lagi untuk CPA antara 2 hingga 2.5 dengan syarat mereka mempunyai kelayakan tambahan. Contohnya pencapaian tambahan dalam pelbagai aktiviti kokurikulum dan sebagainya. Ataupun mempunyai pengalaman bekerja contohnya yang mana kita boleh pertimbangkan untuk melanjutkan pengajian dalam sarjana muda. Okey. Dan ini adalah kadar yuran sarjana muda FKI yang mana kalau adik-adik lihat yurannya adalah sangat rendah lah, RM14,072 untuk 8 semester bersama dengan hostel sekali. Okey. Jadi untuk lepasan diploma PPD sebenarnya tidak perlu sampai 8 semester kerana telah diberikan banyak pengecualian kredit. Jadi saya percaya jumlah yurannya adalah jauh lebih rendah daripada jumlah ini. Okey. Dan ini antara antara perkara utama yang saya nak terangkan di sini So ke mana arah lepasan diploma ni sebenarnya? So di UTHM kita ada 7 program yang berkaitan dengan electrical dan elektronik. Okey, untuk makluman adik-adik pelajar semua. Di FKI kita menawarkan 2 program sarjana muda kejuruteraan elektrik dan juga elektronik. Okey, sarjana muda kejuruteraan. Kemudian di FTK ada 3 program sarjana muda teknologi kejuruteraan. Kemudian di FPTV mereka ada program sarjana muda teknologi. So ada beberapa keywords yang perlu dilihat sama ada sarjana muda kejuruteraan atau teknologi kejuruteraan atau teknologi sahaja. Okey, so ketiga jenis program itu adalah berbeza. Yang mana adik-adik pelajar semua perlu memilihlah apakah program yang terbaik untuk diri anda semua. Okey, dan kami juga mendapat beberapa komplain daripada pelajar, aduan daripada pelajar yang mana mereka kadang-kadang keliru antara ketiga-tiga jenis program ini sebab di UTHM ni ada 3 jenis program yang berbeza. Yang pertama, kalau adik-adik lihat, adik-adik sekarang berada di sini diploma dalam bidang diploma. So sekarang ni nak ke arah mana? So sekiranya ingin melanjutkan pengajian di FKI, kita menawarkan program sarjana muda kejuruteraan. Kemudian untuk sarjana muda teknologi kejuruteraan, so ini adalah program yang ditawarkan di FTK. Dan sarjana muda teknologi adalah program yang ditawarkan di FPTB. Okey. Jadi kalau lepasan daripada sarjana muda kejuruteraan, calon-calon pelajar berpeluang untuk selepas pergraduan mereka berpeluang untuk mendaftar sebagai jurutera bergraduat. So ini yang kita panggil sebagai graduate engineer. Dan minimum 3 tahun selepas itu mereka berpeluang untuk mendaftar sebagai jurutera profesional. Kemudian untuk lepasan daripada sarjana muda teknologi kejuruteraan, tidak ada laluan terus kepada jurutera profesional. Untuk mendaftar sebagai jurutera profesional, calon pelajar perlu mengambil sarjana kejuruteraan. Kena ambil master dulu by coursework. Kemudian mendaftar sebagai jurutera bergraduat dan juga akhirnya menjadi jurutera profesional minimum 3 tahun selepas itu. So lepasan daripada sarjana muda teknologi kejuruteraan, mereka boleh mendaftar sebagai teknologis kejuruteraan. Okey.
Dan kalau dilihat di sini untuk program Sarjana Muda Teknologi, program ini sebenarnya tidak dia punya objektif adalah bukan untuk menghasilkan engineer sebenarnya. Mereka pelepasan daripada program ini sebenarnya adalah untuk menghasilkan teknologis profesional. So lepasan daripada program BTech, mereka boleh mendaftar sebagai teknologis berijazah dan kemudian mendaftar sebagai teknologis profesional dengan gelaran PS. Okey. Jadi ada beberapa perbezaan lah dari segi laluan kerjaya masing-masing. Jadi pilihan semua di tangan adik-adik semua, sama ada nak memilih ke arah kejuruteraan atau teknologi kejuruteraan ataupun ke arah sarjana muda teknologi. Okey. Dan dari segi kurikulum, apa bezanya? Kalau kejuruteraan kita lihat dari segi dia punya theoretical concept yang kita belajar lebih kurang 60%, lab work adalah lebih kurang 40% lah. Dan kalau teknologi kejuruteraan dia punya hasil kerja makmal itu lebih kurang 50% dan theoretical adalah lebih kurang 50%. So lebih kurang 50-50. Dan kalau program BTech, so pelajar-pelajar BTech ni mereka lebih lama berada di dalam makmal. So biasanya pelajar-pelajar BTech ni mereka belajar di makmal daripada pagi sampai petang. So kalau kita lihat dia punya percentage lab work itu lebih kurang antara 70-80% untuk berada di makmal dan selebihnya adalah belajar tentang theoretical concept. Okay. So pilihan adalah di tangan adik-adik semualah ke arah mana hala tuju selepas diploma. Okay. Kemudian so ini adalah saya tunjukkanlah peluang pekerjaan dalam sektor electrical elektronik ini sangat besar di luar untuk mencari calon-calon jurutera. Okey. Kita ada peluang pekerjaan yang besar di luar sana lah. So peluang ini boleh direbut sekiranya adik-adik semua melanjutkan pengajian dalam bidang sarjana muda. Kerana permintaan untuk mendapatkan jurutera lepasan jurutera itu sangat tinggilah di luar. Jadi kalau melanjutkan pengajian, peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih besar itu lebih cerah. Okey. Kemudian, okey, itu saja daripada saya lah untuk introduction. Dan kita ada beberapa social media yang kita ada seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Adik-adik semua boleh join lah. Dan kemudian selepas ini kita akan lihat tentang program Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik yang akan disampaikan oleh sahabat saya Dr. Muhammad Noor. Okey. Dan saya persilakan Dr. Muhammad Noor untuk selanjutnya program Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian, okey, BEV. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada urus setia ataupun tuan rumah Encik Sabani selaku Ketua Jabatan di PPD UTSM. Okay, terima kasih TDAAFKE, PM Dr. Luqman, sahabat saya Dr. Wan Sumaizan dan adik-adik ataupun bakal pelajar FKE lah kot InsyaAllah pagi ni saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan program Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik BEV. Okay, first sound check dululah, hopefully suara okay, clear Okay, okay, hopefully clear. Okay, so sekarang ni saya mula share slide. Okay. Okay, jangan risau, saya punya slide sekejap je, mungkin sekitar 15 minit je. Saya akan terangkan berkenaan dengan program ataupun info-info penting berkaitan dengan program BEV. Okay, tadi Dr. Luqman dah bagi tahu berkenaan dengan kelebihan, aktiviti-aktiviti yang ada di FKE, mobility, peluang keluar negara dan sebagainya. So, saya akan terangkan fokus kepada akademik So, berapa tahun kita boleh belajar untuk program degree di BEV? Okay, degree sepatutnya 4 tahun. Okay, bila kamu daripada PPD ada satu kelebihan yang luar biasa daripada 4 tahun, kamu boleh dapat pengecualian kredit, kamu boleh tamatkan tempoh pengajian sehingga 2 tahun setengah sahaja.
Itu poin yang paling penting. Special offer untuk pelajar PPD, kamu boleh tamatkan pengajian degree sama ada BEJ ataupun BEV selama 2 tahun setengah ataupun lebih tepat adalah 5 semester sahaja. Itu yang paling penting . Mungkin adik-adik pelajar kena take note lah kalau nak sambung belajar. Kalau di FKE UTHM, kamu boleh tamatkan pengajian ijazah selama 5 semester sahaja. Okey, ni info berkenaan dengan program BEV. Saya akan share link dalam ruangan komen nanti. Kalau kamu sempat scan, tak sempat tak apa, nanti saya akan share link dalam ruangan komen. Okey, info yang berkaitan dengan program Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik. Okey, kodnya adalah BEV. Okey, gambar ni pun saya rasa Dr. Luqman dah tunjuk gambar-gambar bakal ataupun graduan. Mungkin suatu hari nanti kamu akan jadi seperti mereka, bakal graduan. Okey, ni adalah alumni. Kenapa saya highlight gambar ni sama dengan gambar Dr. Luqman? Ni adalah alumni PPD UTHM. Okey, semua dah kenal ni adalah sebahagian alumni PPD UTHM yang bergraduan di program BEV. Okey. InsyaAllah kamu pun insyaAllah akan mencipta kejayaan yang sama di UTHM, secara khususnya di FKE insyaAllah. Okey, so yang ni pun Dr. Luqman dah highlight tadi. Saya just tunjuk secara ringkas. Program BEJ dan BEV insyaAllah kamu berpeluang untuk mendaftar sebagai jurutera profesional. Ini penting. Daripada program diploma kamu, sekiranya kamu melanjutkan pengajian ke program BEJ ataupun BEV, kamu berpeluang untuk mendaftar sebagai jurutera bergraduate dan juga yang paling penting adalah professional engineer ataupun dekat depan ada nama IR. Okey, itu bagus untuk kerjaya kamu sebagai jurutera di industri. Okey, itu yang paling penting. Kenapa BEJ dan BEV? Okey, insyaAllah saya akan terangkan secara terperinci berkenaan dengan program Bachelor of Electrical Engineering with Honours Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan kepujian BEV. Okey, basically di BEV, kita punya bidang. Okey, saya bukan nak highlight gambar-gambar ni PIC yang berada di FKE. Yang paling penting saya nak highlight apakah bidang-bidang yang ada di program BEV. Okey, salah satu bidang adalah berkaitan dengan tenaga elektrik. Okey, kita ada bidang berkaitan dengan mesin dan power system. Kita juga ada bidang berkaitan dengan voltan tinggi dan juga power elektronik. Basically, program BEV kamu akan belajar selain daripada asas kejuruteraan elektrik dan elektronik, kamu akan fokus kepada bidang electrical energy, tenaga, mesin, power system, high voltage dan juga power elektronik. Okey. Dan seterusnya, ini yang paling penting. Bila kamu nak sambung belajar sama ada ke UTHM, ke universiti lain dan sebagainya, yang penting adalah kamu kena lihat dia punya sijil. Kalau kita nak beli peralatan elektrik, kamu kena lihat SIRIM dan sebagainya. Okey, kalau program pengajian akademik, kamu mesti lihat dia punya sijil akreditasi. Okey, setiap 6 tahun semua program kejuruteraan mesti melalui proses akreditasi untuk dapatkan lesen. Okey, bahasa mudah lesen Okey, program kami diiktiraf oleh Board of Engineer Malaysia, ke Lembaga Jurutera Malaysia. So bila kamu bergraduan nanti, kami akan bantu untuk daftar dengan Board of Engineer Malaysia dan melayakkan kamu untuk berkhidmat sebagai jurutera di Malaysia. Itu penting. Kalau tak daftar, tak boleh berkhidmat sebagai jurutera. Kalau kamu bekerja jurutera tanpa berdaftar, itu adalah secara illegal ataupun secara haram. Okey, so Dr. Luqman dah bagi tahu nak masuk ke program BEV ataupun BEJ, mudah sahaja. Okey, syaratnya adalah 2.5. Saya yakin dan percaya kamu semua ni saya assume lebih 3.0. Okey, sekiranya kamu dapat 25 dan ke atas, insya-Allah kamu akan layak untuk ke program BEV ataupun BEJ. Okey, basically siapa yang akan bersama kamu di program BEV sepanjang 2 tahun setengah kamu di program BEV. Kita ada 30 staff 30 academic staff yang berkelulusan PhD. Kita ada seorang profesor, kita ada 11 associate professor, kita ada 17 senior lecturer dan kita ada seorang pensyarah. Yang ni pensyarah semuanya berkelulusan PhD kecuali 2 orang sahaja. So maksudnya mereka sangat kompeten lah untuk train kamu sebagai bakal jurutera nanti. Okey. Di samping itu kita ada
teaching engineer, kita ada assistant engineer dekat makmal, dekat workshop, dan kita juga ada professional engineer ataupun chartered engineer. Okay, plus minus kita ada 10. Okay, selain itu kita ada beberapa staff kita dengan professional certificate. Contohnya kita ada SEDA Certified Grid Connected PV Designer, kita ada 5 staff yang Certified Energy Manager dan sebagainya. Okay, ini adalah staff-staff yang akan bersama kamu, yang akan melatih kamu untuk jadi jurutera nanti insyaAllah. Okay, ini yang paling penting. Ini slide yang paling penting. Basically, program BEV kita berdaftar dengan Board of Engineer Malaysia di bawah branch electrical. Okay, basically program kita adalah program 4 tahun. 4 tahun ni merujuk kepada lepasan matrikulasi ataupun STPM. Tetapi untuk program khas untuk ex-diploma UTHM, okay, kamu layak untuk dapat pengecualian kredit sehingga 39 kredit, which is almost 30% of the total credit. 30% ni kenapa? 30% adalah maksimum pengecualian kredit yang ditentukan oleh badan akreditasi. Anda tak boleh lebih untuk jadi engineer. Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh badan akreditasi di Malaysia. Okey, kamu dapat maksimum 39 kredit, which is kamu boleh complete kamu punya degree selama 5 semester sahaja. Bayangkan kamu punya diploma, let's say, kalau tak silap saya, diploma di PPD 5 semester, tambah lagi 5 semester, 10 semester kamu boleh complete diploma dan juga degree di UTHM. Itu kelebihan untuk pelajar-pelajar ex-PPD UTHM. Contohnya kalau rakan kamu di Politeknik, mereka hanya boleh dapat pengecualian kredit sehingga 27 kredit sahaja. Itu kelebihan adik-adik dari PPD. Okey, untuk intake, kita ada intake Oktober. Kamu ada pilihan untuk masuk pada intake Oktober bersama dengan pelajar matrikulasi dan juga STPM. Dan intake Mac ni adalah satu intake yang sangat special yang mana kami di peringkat fakulti yang buat tapisan ataupun pemilihan, iaitu intake Mac yang Dr. Luqman bagi tahu tadi. Kamu mohon ke UTHM dan senarai nama pemohon akan dihantar ke fakulti dan kami yang pilih. Sebenarnya BEJ, BEV, saya, Dr. Luqman dan juga Dr. Wan yang akan pilih. Okay, so kalau boleh kamu berminat, intake Mac adalah intake yang sangat sesuai untuk pelajar PPD. Okay. Okay, ini secara umumnya, saya tak cerita CLO, PLO, itu too detail. Basically, total kredit kita adalah 137 kredit, program 4 tahun. Cuma untuk ex-diploma UTHM, kamu boleh complete kamu punya degree seminimum yang mungkin, iaitu 5 semester sahaja. Okay, 5 semester ataupun 2 tahun setengah. Okay, selain daripada kursus-kursus wajib, kita ada kursus selektif mengikut minat dan untuk minat dan kesukaan pelajar. Sebagai contoh, kita ada instrumentation for process control untuk oil and gas application. Kita ada photovoltaic systems, renewable energy. Sekarang ni trending renewable energy. Kita ada juga electric vehicles, trending juga dekat market sekarang ni. Dan kita ada Huawei punya program, professional itu dan lain-lain lagi. Nanti kamu boleh rujuk dalam link yang saya akan sediakan nanti. Okay, kita juga ada professional certificate course kalau ada yang berminat untuk dapatkan CJ profesional di program BEJ ataupun BEV. Ini salah satu contoh lah daripada Huawei, daripada industri akan bagi professional certificate kepada pelajar sekiranya mereka lulus dalam kos yang telah disediakan. Okay, itu penting. Okay, yang ini saya tak bacalah satu persatu. Okay, untuk study plan, untuk program BEV, basically program kita adalah program 4 tahun yang saya bagi tahu tadi kan. Program 4 tahun. Okay, basically ini adalah roadmap untuk program 4 tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Okay, tahun 3 kita ada latihan industri pada semester ketiga. Tahun 4 kamu akan buat final year project. Okay, final year project 1, final year project 2, tahun 4. Dan kita ada kursus elektif yang warna pink ni. Ini adalah senarai elektif. Dokumen ni pun saya dah sediakan. Ini yang 4 tahun. Ni 4 tahun ni maksudnya pelajar STPM, pelajar matrikulasi mereka akan follow mengikut semester yang ni. Okay, tapi untuk pelajar ex-diploma UTHM ataupun PPD, kami dah sediakan roadmap khas. Hanya 2 tahun setengah mengambil kira maksimum pengecualian kredit yang bakal diterima oleh pelajar PPD. Okay, bergantung kepada terma dan syarat. Okay.
Okey, kamu terus masuk pada March. Okey, March. Okey, sebagai tahun 2, semester 1 lah, semester yang pertama di FKE, semester yang kedua di FKE, semester ketiga di FKE, semester keempat di FKE dan semester kelima di FKE. Hanya 5 semester sahaja untuk kamu dapatkan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik. Ini ada kelebihan kerana kami dah ambil kira pengecualian kredit. Ini adalah pengecualian kredit sehingga 39 kredit. Sebagai contoh, kamu layak dapat pengecualian kredit co-curriculum 1, co-curriculum 2, calculus, elektrik circuit 1. Mana elektrik circuit 1 ni? Contoh-contoh kursus-kursus yang kamu layak dapat pengecualian kredit sekiranya kamu dapat C dan ke atas, okey? Semasa diploma. Okey, 2 tahun setengah. Okey? Ini contoh Ini saya tak ceritalah satu persatu ni, itu detail. Bila kamu masuk nanti kita akan bagi briefing lagi nanti. Okey, ini adalah pengecualian kredit untuk pelajar daripada Politeknik, daripada diploma UTHM. Okey, 39 kredit. Senarai khusus. Diploma UTHM, PPD, senarai khusus kamu layak dapat pengecualian kredit. So totalnya adalah 39. Okey, kalau nak compare dengan Poli hanya 27. So, okey. Okey, ini roadmap yang saya tunjuk untuk pelajar-pelajar daripada UTM, PDP. So, kamu boleh selesaikan tempoh 5 semester sahaja. Okey, semester pertama, semester kedua, ketiga, latihan industri, tahun 4 final year project dan berbagus, dan semester terakhir. Okey, 5. Minimum Kalau kamu nak buat 6 semester, 7 semester pun tak ada masalah. Sistem di universiti, sistem terbuka. Itu tak ada masalah. Okey, ini antara fasiliti yang ada di FKE berkaitan dengan program BEV. Okey, kita ada makmal voltan tinggi, makmal elektrik industri, makmal sistem kuasa elektrik, mesin elektrik dan seterusnya. Dan yang terbaru kita ada makmal kerjasama dengan industri iaitu makmal tenaga boleh diperbaharui ataupun Renewable Energy Lab. Okey, di kampus induk kita ada photovoltaic system, rooftop photovoltaic system dekat Bumbun dengan kapasiti 6.9 megawatt dengan kerjasama industri. Okey, ini yang contoh-contoh software yang ada yang digunakan oleh pelajar-pelajar BEV. Contoh-contoh software yang kamu akan belajarlah berkenaan dengan software ini. Sebahagian software yang mana digunakan di peringkat industri juga. Okey, ini yang paling penting. Berapa ramai yang GE sekarang ni measurement di peringkat kementerian adalah GE ataupun kebolehpasaran graduan, graduate employability. Di FKE data terbaru Dr. Luqman tunjuk tadi 393 pun betul. Yang ni terbaru saya dapat daripada TD HEPA adalah 94.5%. Okey, 94.5% kita punya kebolehpasaran graduan. Okey, dari segi grading pun hampir sama dengan diploma. Kita ada grading A, B, C, D. Okey, masih lagi sama. Setiap markah kita ada poin yang tertentu. Masih sama. Okey, kalau di universiti lain dia mengikut range 75 hingga 79, satu grade dan satu mata nilai. Kalau di UTHM sama juga dekat diploma, satu markah, setiap markah kita ada mata nilai yang tersendiri. Itu kelebihan sebenarnya. So lebih mudah untuk kamu score untuk dapat first class ataupun second class upper. Itu kelebihan lah sistem grading yang ada di UTHM kalau kita nak compare dengan universiti-universiti lain. Okay? Kalau kamu perasan lah, even di Politeknik pun tak sama. Okay, ini yang paling penting sekali. Last adalah career path. Bila kamu belajar di program BEV, apa career path kamu? Kamu nak jadi apa dan sebagainya. Okay, kamu belajar selama 2 tahun setengah di FKE sebagai pelajar BEV, for example. Okay, kamu graduate electrical engineer, berdaftar dengan Board of Engineer Malaysia. Selepas 3 tahun, Dr. Luqman bagi tahu tadi, kamu boleh berdaftar sebagai professional engineer. Selepas itu, bagi program B, kamu boleh berdaftar ataupun menjadi competent electrical engineer. Yang gaji besar semua ni kat sini ni. Okay, 5 angka semua kat sini. Lepas tu, kamu boleh jadi electrical service engineer. Ini adalah career path sebagai jurutera, okay, untuk graduan BEV. Lain-lain kamu boleh jadi electrical engineer, protection engineer, power quality engineer, RE engineer dan sebagainya lah.
Okay, kamu nak jadi pensyarah pun boleh, kamu nak jadi energy manager dekat company pun boleh, nak buka consultant ataupun nak bekerja dengan company consultant pun boleh. Okay, ini adalah career path untuk pelajar BEV. Ini adalah sebahagian daripada so-called we call it testi daripada senior-senior kamu lah ataupun graduan, alumni FKE lah. Ini testi daripada mereka lah. Saya tak baca satu persatu lah. Ini mereka dah graduan 2-3 tahun lepas lah. Okay, ini pelajar-pelajar daripada BEV. Okay, ini ada bekerja dengan Plus. SLG ni adalah company yang berkaitan dengan renewable energy. Dekat Sarawak Energy pun ada, dekat TNB di Sarawak pun ada. Ini contoh ya. Okey, selain daripada kuliah wajib, aktiviti yang bersifat kata ada markah dan sebagainya, kita juga ada aktiviti luar bersama dengan pelajar-pelajar lain dan juga pensyarah. Contoh-contohlah aktiviti berkaitan dengan solar system, off-grid, aktiviti kemasyarakatan dengan anak-anak ataupun masyarakat orang asli, aktiviti CSR berkaitan dengan solar dan pertanian dan sebagainya. Itu adalah aktiviti-aktiviti yang kita dedahkan kepada pelajar-pelajar di FKE. Okay? Ini contoh-contoh lah aktiviti di luar bilik kuliah ataupun makmal. Okay? Aktiviti bersama pelajar, aktiviti bersama pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar lain dan sebagainya lah. Contohnya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kalau ada soalan boleh tanya. InsyaAllah lah kami akan cuba bantulah adik-adik pelajar untuk belajar ataupun menimba pengalaman di FKE. Okey, saya rasa sekian sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator TDA Dr. Luqman. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Noor. Jadi atas penerangan berkenaan dengan program Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan kepujian. Okey, jadi untuk maklumat adik-adik semua, peluang yang diberikan, kelebihan yang diberikan kepada calon-calon pelajar daripada PPD UTHM ni sangat besar berbanding dengan lepasan diploma daripada IPT yang lain. Okey, dari segi contohnya tadi pengecualian kredit yang maksimum kita boleh berikan kepada lepasan PPD UTHM. Dan seterusnya saya jemput sahabat saya Dr. Wan Suhaimizan untuk menerangkan tentang program Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian. Okey, jadi ini adalah program kedua yang kita tawarkan di FKE. So saya persilakan Dr. Wan Suhaimizan. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, yang suara okey suara saya? Okey. Baik, terima kasih Encik Sabani selaku tuan rumah Ketua Jabatan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Pusat Pengajian Diploma yang dihormati Timbalan Dekan Akademik Dr. Luqman dan juga Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik FKEE PM Dr. Mak Noor. Okey, saya akan share skrin saya. Sekejap. Okey. Nampak yang skrin yang saya share? Ada. Alright. Okey, pertama sekali saya selaku Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektronik akan membentangkan berkaitan dengan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik dengan kepujian. Seperti yang pelajar PPD sedia maklum, adik-adik semua sedia maklum, di jabatan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik FKEE UTHM menawarkan dua program. Sebelum ni Dr. Mak Noor telah terangkan berkaitan ke ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dan satu lagi program adalah berkaitan dengan elektronik, sarjana muda kejuruteraan elektronik kepujian. So kedua-dua bidang program adalah dalam satu fakulti yang sama. So
dia terbuka kepada semua pelajar lah yang kalau berminat bahagian elektrik boleh mohon sarjana muda kejuruteraan elektrik. Kalau berminat berkaitan dengan elektronik, bahagian elektronik, boleh mohon program ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik atau singkatannya kita panggil sebagai BEJ. So BEJ adalah singkatan bagi program sarjana muda kejuruteraan elektronik. So di gambar di sini, kalau yang belum sampai yang sebab Paguh kan, yang ramai yang berada di Paguh mungkin jarang berada di kampus Parit Raja. So sekiranya adik-adik dah datang nanti ke Parit Raja, kalau nampak satu bangunan warna kuning ini adalah bangunan FKEE. So kalau warna kuning ni sinonim dengan warna FKEE lah. Alright. So bangunan yang tinggi warna kuning ni adalah bangunan pentadbiran bahagian aras bawah dan juga di bahagian atas adalah bilik pensyarah. Kalau di sebelah bangunan kuning tersebut adalah blok makmal lah, makmal dan juga bilik kuliah. Kita ada beberapa lagi bilik kuliah di kompleks G1 dan seterusnya. Itu nanti bila dah masuk nanti kita bawa melawat lah semua tempat yang berkaitan dengan FKEE insyaAllah. So sekiranya secara umumnya di bawah FKE ada terdapat 4 jabatan. Ada Electronic Engineering, Electrical Engineering, Postgraduate Study dan Battery Asset Management. So saya akan cerita lebih sikit berkaitan dengan Electronic Engineering sebab nanti nak masuk FKE, nak belajar di bawah program BEJ Elektronik. So kita kena kenalkan dahulu apa itu Jabatan Kejuruteraan Elektronik. So apabila kita dah kenalkan, mungkin adik-adik lepas ni berminat, terus daftar masuk FKE program BEJ. Okay. So secara umum program duration 4 tahun atau 8 semester. Tapi sekiranya kemasukan adalah melalui diploma. So kita kalau diploma UTHM ni dapat special sebab maksimum pengecualian adalah 30% iaitu 41 kredit. Total kredit 139, so dapat maksimum 41. Kemungkinan boleh tamatkan pengajian dalam 5 semester. 5 semester kita akan tunjuk roadmap BEJ special untuk lepasan diploma UTHM boleh settle pengajian dalam masa 5 semester. Alright. So intake Oktober, March. So kalau adik-adik dah grad, dah ambil LI kan, LI bulan Disember tamat. So boleh mohon terus kemasukan kepada bulan March nanti, March 2024. So basically So basically specialization di dalam Bachelor of Electronic Engineering, dia ada bidang pengkhususan. Secara umumnya kalau grad nanti, kalau adik-adik semua dah grad, dia akan dapat scroll kan. Dalam scroll tu dia akan tertera ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik secara general. Tetapi dalam program Electronic Engineering, kita ada specialization bidang, khusus specialization. Kita namakan dia sebagai Communication Engineering, Computer Engineering, Microelectronic Engineering, Mechatronic dan juga Medical Electronic Engineering. So dalam 5 bidang ni kita adik-adik boleh pilih nak masuk bidang mana. Okay. So bagaimana pemilihan tu berlaku? So pada tahun 2 pengajian ada taklimat khas untuk membuat pemilihan bidang. So adik-adik boleh pilih nak masuk communication, computer, microelectronic, mechatronic and medical. So apa bahagian-bahagian bidang ni, apa advantage dia, nanti saya akan ceritakan lah. Okay. So seterusnya kita lihat dulu pada roadmap. Roadmap BEJ, roadmap khas untuk diploma, lepasan diploma UTHM. So ini tak berapa clear kan. Tapi kalau nampak secara umumnya, di bahagian atas, 2 bahagian atas ni adalah pengecualian kredit yang diberikan. So tengok ni, dua row ni dah pengecualian kredit, khusus-khusus yang diberi pengecualian kredit. Sekiranya khusus setara di setelah masa di diploma di Paguh tersebut dah ambil kursus yang setara dan mendapat grade C+ dan ke atas, kita bagi pengecualian kredit. So setelah pengecualian kredit ni, kalau nampak kat sini kita ada hanya 5 semester. Nampak row ni, row pertama ni adalah tahun 1, SEM 1, tahun 1, SEM 2.
And so kita ada SEM tahun 1, SEM 1 di sini. Tahun 1 SEM 2, tahun 2 SEM 1, tahun 2 SEM 2 dan juga tahun 3 SEM 1. Maksudnya tahun 3 SEM 1 maknanya 5 semester saja. 1, 2, 3, 4, 5 semester dah tamat pengajian. 2 tahun setengah. Tapi kalau ikutkan akan ambil maksimum 20 kredit lah per semester. So insyaAllah boleh buat, tak ada masalah kan. Tapi kalau nak santai-santai, boleh boleh siapkan degree dalam 3 tahun. Terpulang. Kalau nak cepat boleh dapat 2 tahun setengah. Tapi kalau nak santai-santai 3 tahun, complete degree dalam bidang kejuruteraan elektronik. So roadmap, kita akan share roadmap ni secara umumnya dalam apabila adik-adik dah daftar nanti, nampaklah kursus apa yang telah diberi pencairan. Tapi kalau nak detail boleh pergi ke laman website FKAE, boleh tengok proforma. Dalam proforma BEJ ada dinyatakan kursus-kursus yang saya nyatakan di sini lah. Contoh-contoh kursus yang diberi pengecualian dan juga kursus yang perlu diambil oleh pelajar sehingga tamat pengajian. Alright. So kalau dilihat di dalam structure kurikulum BEJ, setelah mendapat 48 kredit, 48 kredit, maksudnya tahun 1 dah ambil kursus-kursus umum dan juga teras program, layak, adik-adik semua layak untuk mendapatkan membuat pemilihan bidang. Kita ada bidang communication, mechatronic, computer, micro-E dan juga medical electronic. So dalam 5 bidang ni, specialization course ni kita ada 6 specialization khusus yang wajib diambil untuk setiap bidang dan juga 2 elektif pilihan. Dinamakan elektif 1 dan juga elektif 2. Okay. Elektif 1 ni wajib ambil khusus dalam bidang, elektif 2 ni lebih general. So maksud general di sini contohnya kita ada data science application, introduction to big data, professional network di mana subjeknya lebih general, bukan spesifik bidang. Kalau warna merah ni special special daripada khusus daripada Huawei. Huawei Certified Associate untuk sijil kompetensi. Di mana kalau pelajar yang mengambil kursus ini layak untuk menduduki peperiksaan khas daripada Huawei yang conduct test ni. Kursus jalan seperti biasa, tapi at the end of semester akan dapat satu peluang untuk menduduki peperiksaan khas daripada Huawei. Sekiranya berjaya, dapat satu dipanggil sijil kompetensi daripada Huawei mengikut kursus yang diambil. Contohnya routing switching, cloud computing atau AI. So ini adalah satu advantage sekiranya mengikuti program yang dilaksanakan secara elektif Huawei. Okey, seterusnya contoh kalau apa itu bidang communication. So kita ada 5 bidang. So dalam bidang tersebut pelajar akan mengambil pengkhususan bermula tahun 3 semester 2. Okey, sekiranya adik-adik dah pilih communication, contoh ambil communication elektif. So kita ada datacom, communication network, electromagnetic wave propagation, wireless mobile communication, optical and digital com, and then seterusnya lah kita ada lab dan juga elektif 1, elektif 2. So ini adalah contoh-contoh khusus elektif yang ditawarkan sehinggalah adik-adik berjaya menamatkan pengajian. So apa itu com? So bidang com ini kalau nak lihat dia secara detail apa yang pelajar akan belajar bidang communication sebab kalau kita lihat kursus teras tu ada kursus teras program elektronik, asas, elektrik circuit dan seterusnya. Tapi dalam bidang pengkhususan pelajar akan didedahkan dengan mobile communication, 5G, RFID teknologi, optical device, optical sensor, radar, propagation dan seterusnya microwave imaging and juga microwave sensor, microwave tomography. So this is a area yang di-cover dalam bidang communication. So kalau adik-adik berminat nak join elektronik dan juga bidang communication, terus boleh daftar elektronik tapi tahun 2 nanti buat pemilihan bidang communication. Alright, so basically this communication elective ni ada industry collaboration dengan Petronas, JKR, Mimos dan seterusnya lah.
So industry collaboration ni adalah untuk biasanya menempatkan pelajar ketika latihan industri, dan juga mereka juga terlibat sama dalam review kita punya syllabus selaras dengan keperluan di industri. Okey, untuk microelektronik. So kita ada 5 bidang. So bidang pertama computer communication, bidang kedua microelektronik. So ni adalah berkaitan dengan khusus yang berkaitan dengan bidang microelektronik. So microelektronik ni lebih kepada micro kan, sebab micro ni 10 kuasa negatif 6 lah kan yang belajar dalam calculation micro. So it mean that micro adalah satu kita lihat kepada lebih small size punya komponen, right? So dia akan ada belajar berkaitan dengan photonics, fundamental of semiconductor, VLSI, microelectronic, lab, microfabrication and so on. So apa yang advantage dalam bidang microelectronic? So basically dalam bidang elektronik kita akan mengguna software-software yang yang berada di pasaran yang memang di industri guna. So kita dedahkan pelajar dengan Synopsys, Cadence, Silvaco, semua ni adalah berkaitan dengan software untuk IC design. So contoh, dan kita juga ada makmal microfabrikasi. So kalau adik-adik tengok ni, pakaian dia macam angkasawan kan. Tapi sebenarnya dia pergi dalam lab saja. Bukan pergi ke bulan kan. Dia pergi dalam lab saja. So dalam lab ni dia akan lihat bagaimana proses fabrikasi chips berlaku. So ni adalah satu dalam Malaysia ni hanya beberapa universiti saja yang ada micro dipanggil clean room, kan? Clean room. So UTHM adalah salah satu universiti yang mempunyai clean room. So kalau adik-adik join microelektronik, electronic engineering dalam spesifik microelektronik, dapat berpeluang untuk join punya teknologi terkini berkaitan dengan IC design dan juga proses fabrikasi chip yang berada dalam lab kita kat sini. Okey, ni ada contoh dia apa yang berlaku. Student di Macro E akan pernah buat di lawatan ST MUA. Kalau ST MUA tu adalah rakan partner kita lah yang biasa pelajar Macro E akan berada akan pergi untuk site visit. Juga dekat MIMOS. Dan juga ni adalah semiconductor industry. So kalau tengok ni adalah semakin hari teknologi semiconductor ni dah makin hot kan, IC design dan sebagainya. So langkah yang terbaik kalau ada adik-adik berminat boleh join microelectronic bidang. Tapi secara umumnya tak nampak kan, sebab UTHM ni ditawarkan program elektronik sahaja. So sebab itulah kita di UTHM FKE mahu dedahkan apa yang sebenarnya dalam elektronik yang mana peluangnya lebih luas termasuk bidang semiconductor. Alright, so bidang nombor 3 adalah bidang electronic engineering. So bidang electronic engineering lebih spesifik kepada apa yang pelajar boleh lakukan sekiranya apabila graduate nanti ingin bekerja di hospital. Right, hospital sebagai biomedical engineer. So untuk menjadi seorang biomedical engineer, apa yang pelajar perlu tahu adalah konsep human physiology. Ni belajar bio balik. Tapi kalau tak ambil bio masa SPM, tak ambil masa dulu kan, masuk SPM tak ambil bio, tapi sebenarnya sekiranya masuk dalam bidang medical elektronik, akan belajar balik bio. Taklah susah macam SPM, dia lebih ada human anatomy and physiology of body structure function, bagaimana jantung berfungsi, bagaimana buah pinggang berfungsi, bagaimana nak signal yang terhasil daripada dengupan jantung. So ini adalah asas sebagai human physiology sebagai biomedical engineer. Seterusnya kalau bidang medical elektronik akan lebih spesifik kepada bagaimana nak buat management and safety, medical equipment management and safety. Tugas seorang biomedical engineer akan diterangkan di dalam kursus ini, and then kita juga akan cover up certain device yang berkaitan dengan medical imaging, contohnya X-ray, MRI, CT scan dan sebagainya dalam medical imaging, dan juga principal physiological device, medical instrumentation dan seterusnya adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip asas dalam bidang equipment yang berada di hospital. Contoh X-ray, ECG, electrocardiograph, patient monitor, semua diterangkan
bagaimana prinsip pengoperasian satu sistem dalam hospital diterangkan dalam kursus ini. Alright, so ni adalah contoh-contoh. Contoh-contoh lagi khusus yang berkaitan dengan medical elektronik. At the end, apa yang kita harapkan daripada mengikuti kursus ini apabila pelajar dah graduate, walaupun graduate dalam secara general electronic engineer, tapi boleh bertugas sebagai biomedical engineer di hospital atau di syarikat-syarikat yang berkaitan dengan peralatan perubatan. Ni contohnya top biomedical companies in Malaysia. Kita ada Top Glove, B Brown, 3M Malaysia, Leaders Biomed dan sebagainya. So selain daripada kerja di hospital, pelajar yang tamat mengikuti program dalam bidang perusahaan medical boleh berkhidmat di bahagian company yang berkaitan dengan medical device. Right. Contoh dia. So next kita ada computer engineering elective, di mana dalam computer engineering elective ni kita ada data structure and algorithm. Ni adalah kursus-kursus yang berkaitan dengan komputer. So sekarang ni kalau komputer tengah top kan, IoT, software semua, embedded system, semuanya ada diterangkan di dalam kursus elective computer engineering. Kita ada AI, kita ada image processing, advanced microcontroller, VLSI system design. So semua yang sekiranya adik-adik pilih bidang computer engineering, inilah laluan khusus yang akan diambil pada tahun 3 dan 4 nanti. Alright, so job in demands for computer engineering. So kita ada software, teknologi, cyber security. So apabila tamatnya kursus pengkhususan komputer, so basically dia punya JavaScript, contoh-contoh kursus ni job on the rise in Malaysia ni boleh sebagai guide apa laluan kerjaya yang akan diambil setelah tamatnya kursus dalam bidang elektronik pengkhususan computer engineering. Right, at the end pilihan kelima mechatronic. So mechatronic engineering ni semua kalau mechatronic akan lihat kepada robot kan, robot dan juga PLC. Siapa yang berminat dengan PLC, dengan robot boleh pilih mechatronic. So dalam bidang mechatronic engineering ni adalah kursus yang ditawarkan bermula tahun 3. Kita ada vision system, industrial automation system, robotic, real time embedded dan sebagainya lah tahun 4. Dan juga elektif kita ada beberapa kursus yang berkaitan dengan oil and gas contohnya. Dan elektif pun seperti yang saya maklumkan tadi adalah lebih general. Kan kalau tengok elektif 2 ni lebih general. Kalau nak ambil semua kursus boleh ambil. Kursus dia open kepada BEJ dan BEV. So basically boleh ambil analog IC design. Contohnya kalau ambil robotik tapi nak belajar pasal analog IC design pun boleh pada satu kursus elektif 2. Alright, so itu adalah berkaitan dengan kursus pengkhususan bidang. So potential company yang berkaitan dengan mechatronic, Dyson, LG, Siemens, Omron dan sebagainya lah. So boleh pasaran kerja, macam mana pasaran kerja? So basically sebelum pergi ke pasaran kerja, kita lihat dulu sebenarnya kursus yang saya maksudkan sebelum ni adalah kita berasaskan industri. Apabila bidang yang kita membuat pengkhususan bidang tersebut, kita ambil input daripada industri. Contohnya kalau kita ambil ST dan Infineon, untuk kita dapatkan input daripada syarikat berkaitan untuk menghasilkan kursus berkaitan dengan IC packaging, reliability and testability in IC device, MEMS teknologi dan sebagainya. Sama juga dengan kursus-kursus lain, semuanya kita ambil daripada input daripada industri kan, bagaimana untuk kita menghasilkan satu kursus yang mantap apabila student tamat pengajian ready to use by industry. Okay. So inilah career prospect yang di mana kalau kita lihat tadi sebelum ni computer engineering, kita boleh pelajar boleh mohon yang spesifik dengan bidang computer engineering sebagai computer microcomputer system engineer, firmware engineer, RTL design engineer dan sebagainya. Begitu juga dengan gambar ni gambar alumni yang telah berkhidmat dalam bidang computer engineering dan juga microelectronic test engineer, process engineer berkaitan dengan IC design, right? So product device engineer, verification engineer dan sebagainya. Untuk bahagian mechatronic,
So bahagian mekatronik boleh, kalau nak berminat, boleh ceburkan diri dalam bidang instrumentation and control engineer ataupun oil and gas industry, mekatronik, robotic industry, autonomous industry dan sebagainya lah. Okay, career prospect for communication, kita ada network communication engineer, radio communication engineer, microwave communication engineer. Alright, so everything yang saya terangkan di sini berkaitan dengan apa yang telah dibelajar semasa kursus pengkhususan bidang, seterusnya sebagai ready untuk menyediakan pelajar, ready untuk berkhidmat di industri yang berkaitan. Tapi kalau tak salah kan, kalau tak salah sebenarnya kalau anda semua dah dapat scroll electronic engineer, semua bidang yang berkaitan dengan elektronik boleh cover. Right. So semua bidang yang berkaitan dengan elektronik boleh cover. Cuma sekiranya bidang khususannya adalah value added yang mana pelajar boleh gunakan value added ni untuk mohon spesifik khusus kerjaya dalam bidang tersebut. Alright, so medical electronic, service engineer biomedical, kalau kerja di hospital, biomedical field service engineer ataupun kerja dengan vendor sebagai technical science medical equipment, go to the research and develop medical device. Okay, saya rasa setakat itu aja. So kalau ada soalan boleh ajukan, tapi sebelum tu like join FKE, tak kisah join FKE, program BEJ atau BEV, tapi kena join FKE. See you in semester 2, next semester. Boleh apply application online. So tarikh tamatnya adalah 3 Disember. Tapi sekiranya tak sempat, boleh contact saya atau Dr. Lokman atau unit akademik di FKE untuk hantar borang. Sekiranya application online ni dah tamat, tak boleh nak hantar, kita boleh ada ruang lagi untuk terima permohonan. Sekiranya ada masalah berkaitan dengan muat, tak boleh nak submit borang kan. So kita ada cara kedua lah untuk pelajar submit direct kepada kita untuk diproses pengambilan semester 2. Right? So sebelum bersurai, make sure scan dulu soal selidik. Kenapa perlu ni? Kita perlu data daripada pelajar. Apabila pelajar scan, kita akan lihat data-data tersebut dan kita akan buat satu surat offer lah kepada yang layak untuk join program di FKE. Okay, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Mungkin Dr. Wan boleh tunjukkan yang tadi QR tu. Oh, right. Boleh. So untuk adik-adik calon pelajar semua, jadi ini adalah QR code untuk survey pelajar yang berminat untuk melanjutkan pengajian di FKE. Jadi calon-calon pelajar yang mengisi survey ini, saya boleh kata hampir pasti kita akan terima lah. Okay, yang mana ini adalah rujukan kita lah untuk kita hantar surat pelawaan kepada adik-adik semua untuk mendaftar di FKE. Okay. Jadi saya jemput semua lepasan daripada PPD untuk masuklah mendaftar program sarjana muda di FKE. Jadi mungkin Encik Saban ni kalau kita nak open untuk sesi Q&A jika ada yang ingin bertanya soalan, kita alu-alukan siapa-siapa yang ingin bertanya soalan. Kalau ada, silakan Pelajar-pelajar ada soalan nak ditanya, ingin maklumat lebih lanjut ke dari FKE? Senyap je semua ni. Dia kena mohon Tingkat BEJ berapa, Doktor? Kuota. Untuk BEV Kota. berapa kuotanya? BEV. BEV kuotanya 60. 60 pelajar. 60 pelajar. Dan BEJ kuota untuk semester 2 60 juga. Tapi itu adalah kuota, tetapi kalau ada permintaan yang banyak, kita akan open lebih ramai lah. Especially untuk BEJ. Sebab BEJ kuota untuk SEM 1 200. Kita ada baki yang masih kosong untuk kita terima permohonan daripada PPD lah. Jadi untuk makluman, kuota untuk program sarjana muda kejuruteraan elektrik ni dia agak terhad kerana kita ada kekangan dari segi jumlah staf dan juga jumlah fasiliti. Tetapi untuk program kejuruteraan elektronik, kita ada kuota yang sangat besar lah untuk calon-calon pelajar daripada PPD.
Kita sangat ala-alukan lah. Okay. Okey, lain pertanyaan? Jadi lepasan PPD, insyaAllah hampir pasti kita akan terima masuk lah. No problem. Okey, insyaAllah. Ada soalan daripada adik-adik pelajar semua? Ni semua mereka di ni macam mana dengan pelajar yang tengah ambil MUAT sesi 3 masih layak? Okay, so ada soalan di chat box. Macam mana dengan pelajar yang tengah ambil MUAT sesi 3 masih layak mohon ke sebab result MUAT keluar pada bulan Januari tak silap saya. Okay, masih layak untuk memohon. Okay, adik-adik boleh mohon melalui website UTHM. Okay, dan untuk untuk sekiranya diminta dokumen MUAT, bolehlah hantar salinan salinan untuk mendaftar MUAT tu. Dan kalau tak ada MUAT lagi, kita akan KIV dulu kita tidak reject macam tu. Selagi keputusan MUAT itu keluar sebelum tarikh masuk ke UTHM, selagi itu adik-adik layak untuk mendaftarlah di UTHM. Okey. Dia berbeza dengan intake bulan 10 Kalau intake bulan 10 dia melalui UPU. Kalau melalui UPU, kalau tak ada MUAT memang dia reject terus. Tetapi kalau untuk permohonan direct ke UTHM untuk intake March, kita akan KIV dulu permohonan itu, kita tak tolak sehinggalah adik-adik mendapat keputusan MUAT. Walaupun sehari sebelum tarikh masuk tu kita akan terima. So adik-adik berpeluanglah untuk masuk ke UTHM. Okey, masih boleh. No problem. Kita akan bantulah. Ada lagi? Kalau malu nak tanya soalan ni online mungkin boleh dalam chat box pun boleh. Okey. Betul, kami sebenarnya ada mengedarkan poster kemasukan ke FKE. Dan mungkin lepas ni kita akan edarkan juga poster tu. Bagaimana pula kalau ada student yang baru nak ambil MUAT? Intake 1. Okey. Kalau kita lihat tarikh masuk ke semester 2 adalah pada 17 Mac kalau dalam kalender saya lah. So sekiranya adik-adik mampu untuk mendapat keputusan MUAT sebelum 17 Mac, kita akan bantu untuk masuk ke UTHM. InsyaAllah tak ada masalah. So ada masa lagi lah. Untuk permohonan kemasukan ni kalau kita lihat dia sampai 3 Disember, tetapi nanti saya akan mohon kepada PPA lah untuk melanjutkan permohonan masuk. Okay. So walaupun adik-adik mendaftar MUAT tu contoh bulan Januari ataupun bulan Februari mendaftar MUAT, isi saja permohonan masuk, kita akan tapis, kita akan lihat case by case. Okay, kita tak terus reject kita akan bantu. Okay. Selagi keputusan MUAT boleh dapat sebelum 17 Mac, kita akan terima. No problem. Okay. Ada lagi? Ni semua malu-malu nak tanya soalan. Permohonan masuk ke FKE kami yang tapis. So InsyaAllah kami akan bantulah Don't worry. Lagi soalan? Tak ada kot, doktor. Okay. Tak apa. Nanti recording ni nanti saya share nanti dalam YouTube. Nanti boleh diedarkan kepada pelajar-pelajar yang tak hadir. Ya. Dan nanti kita akan edarkan semula poster kemasukan tu Cik siapa ni? Boleh. Okay, kita tutup So, tak ada buat mungkin 2 jam kita boleh. Ada lagi ke ni? Ada peluang tak pelajar intake 25? Boleh, tak ada masalah. Masuk tahun 25 boleh. No problem.
Jadi untuk makluman masuk ke FK UTHM daripada PPD UTHM, yang paling mudah adalah untuk intake March. Kerana intake March tu dia tak lalu UPU. Kami yang tapis. So lebih mudah lah untuk masuk berbanding intake Oktober tu je. Okay. So terima kasihlah kepada Encik Sabani, tim PPD UTHM dan adik-adik pelajar daripada diploma PPD UTHM. Kita tutuplah kita punya program promosi pagi ini dan rakaman program ni kita akan masukkan dalam link YouTube nanti dan kita akan share. Okay. Cik Sabani ada apa-apa lagi nak sampaikan? Tak ada. Itu saja kot. Tuan? Okay, tu aja bos. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada semua Okay, Okey, kita terima tutup. kasih pada semua. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Okay, semua. bye-bye. Terima kasih, Doktor. Doktor. Okay.